meringankan beban ini kepada kita supaya dapat jangkitan ini dapat dihilangkan insya-Allah. Kepada mereka yang menghadapi penyakit ini, jadi kita doakan mudah-mudahan dalam keadaan yang selamat dan sentiasa menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ujian ini insya-Allah. Baik, kita sambung hadis perbincangan hadis kita, iaitu kitab hadis 40 dalam hadis yang ke-28. Jadi kita lanjutkan sikit sambungan yang hari itu tak selesai lagi. Jadi walau bagaimanapun saya baca hadis ini sekali lagi untuk supaya kita dapat teruskan. Hadisnya berbunyi an Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatun wajilat minhal qulub wa zirifat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallah azza wa jalla was-sam'a wat-ta'atu wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajih wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Terjemahan hadis ini bermaksud dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, katanya telah menasihati kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu nasihat yang menggetarkan hati daripadanya dan menitis air mata. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olahnya inilah nasihat yang terakhir, maka berilah kepada kami satu pesanan. Ia bersabda, Rasulullah bersabda, aku berwasiat, maksudnya berpesan kepada kamu dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan mendengarkan serta taat, sekalipun kepada seorang hamba yang memerintah kamu. Kerana sesungguhnya barang siapa yang hidup daripada kamu, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Sebab itu maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mengetahui kebenaran serta mengikutinya, yang mendapat pimpinan ke jalan yang betul. Dan gigitlah kamu dengan gerham-gerham gigi kamu, dan jauhilah oleh kamu akan perkara-perkara yang baharu diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah, perkara-perkara yang baharu diada-adakan, itu bid'ah itu ialah sesat. Riwayat daripada Abu Daud At-Tirmizi. Baik tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, berdasarkan kepada mafhum hadis ini, jadi secara ringkasnya dapat kita fahamkan, yang pertama, Nabi telah berwasiat kepada sahabat ketika itu dalam satu majlis selepas subuh. Jadi Nabi nasihatkan apabila mereka bercerita-cerita dengan Nabi SAW, kemudian keadaan yang Nabi ceritakan itu seolah-olah satu benda yang sangat menyayat hati mereka, menggegar hati mereka, sehingga ada yang menangis, yang mengeluarkan air mata. Jadi mereka kata kepada Rasulullah, nasihatkanlah kami ya Rasulullah, seolah-olah ini sebagai satu pertemuan kami yang terakhir dengan Rasulullah.
Jadi Rasulullah SAW pun berkata, menasihatkan, yang pertama dia nasihatkan bertakwalah kepada Allah. Yang pertama. Kemudian dengar dan taat, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, dengar. Kemudian apa yang diperintahkan, taat. Dia kurang maksudnya begitu. Wa antamuru, dia kata, ya, dan selepas itu dia kata, kalau sekiranya, ya, Rasulullah kata, kalau sekiranya kamu ni ada ruang masih berhidup, ya, selepas kamu, maka kamu akan melihat selepas ini satu ikhtilaf, ya, kasiran, maksudnya satu perbalahan, satu persisihan, satu mau kata perbalahan pendapat, ya, begitu, ikhtilaf yang banyak. Jadi bila berlaku begitu, maka fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kamu kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada, ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin mahdiyyin, dan kepada apa yang dibawa oleh khulafa yang empat, iaitu Abu Bakar, Uthman, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Kemudian berdasarkan itu maka addu ni maksudnya peganglah, gigitlah, maksudnya dengan geraham-geraham gigi kamu dengan kuat, dengan apa yang sunnah Nabi dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin itu datangnya daripada Al-Quran, daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai setakat itu sikit jemaahnya, maka kita lanjutkan perbincangan kita daripada kitab ini, ya, yang berkaitan dengan Nabi sebut, ya, akan ada satu perselisihan, ya, yang banyak selepas ini, dia kata, ya, lebih-lebih di akhir zaman ini, ya. Perselisihan yang banyak itu dimaksudkan di sini, maksudnya dalam berbagai-bagai hal, ya. Disebutkan di sini perselisihan itu akan timbul dalam kalangan umatnya sendiri, umat Nabi Muhammad itu sendiri, ya, dalam kalangan umat Nabi Muhammad sendiri. Dan benda ni pun telah berlaku selepas Rasulullah, dalam zaman Khulafa ar-Rasyidin pun telah berlaku, ya, dengan banyak di antara mereka dalam beberapa jurusan, ya, berlaku perselisihan ini dalam berbagai hal, berbagai jurusan ilmu dan cabang-cabangnya, bagian-bagian ilmu dan cabang, termasuklah perkara-perkara i'tikad, soal-soal ketuhanan, ya. Jadi soal ketuhanan ini banyak i'tikad yang lari jauh daripada i'tikad yang disebut, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia kata i'tikad dari surah an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kerana lari daripada hakikat ini, ya. Jadi maka sebab itu hari ini timbul berbagai pahaman, ya, tentang kepercayaan ini, sampai menyebabkan Majlis Agama Islam, ya, yang bertanggungjawab ke atas negeri-negeri di Malaysia, contohnya di Selangor, ya, telah mengambil tindakan mengharamkan, misalnya kita katakan Syiah, ya. Kerana apa? Kerana cabang-cabang ilmu ini yang berkaitan dengan i'tikad, dengan asas ketuhanan, yang boleh menyebabkan ini lari daripada yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bukan setakat itu saja, bahkan dalam amalan sekalipun, amalannya juga ada, ya, seperti dikatakan amalan-amalan yang disebutkan selepas ini, mungkin kita akan jumpa amalan yang tak dibuat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, zaman para sahabat, ya, tapi dilakukan pada hari ini, ya. Dan ada juga amalan-amalan yang dilakukan oleh ulama-ulama yang dikatakan ulama warasatul anbiya, ya, juga dipertikaikan oleh sebahagian daripada kita pada hari ini. Jadi kerana itu dia kata, misalnya dalam amalan-amalan ini bukan amalan dari sudut ibadat sahaja, tapi dalam amalan dari segi kehidupan hari-hari kita yang berasaskan kepada akidah Islam yang sebenar, ya. Jadi akidah Islam yang sebenar ni tak boleh lari daripada
kita katakan contohnya yang boleh kita ambil hari ini, soal-soal hari ini soal politik, kita katakan. Kita masuk soal politik juga, itu soal agama. Dan dalam politik ini maksudnya ada caranya yang ditentukan oleh Islam. Cara asasnya iaitu perkara-perkara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok hadis yang berkaitan dengan munafik, cerita munafik. Ya, seorang Islam itu tak boleh munafik, tak boleh ada sifat-sifat itu. Kalau sifat-sifat itu ada kepada mereka, maka mereka tidak layak untuk menjadi sebagai seorang Islam. Apatah lagi menjadi seorang pemimpin yang dikatakan al-warasatul anbiya, iaitu yang akan mewarisi kepada nabi-nabi. Ya, tentu tidak ada. Contohnya kita katakan, ya, asas-asas kita katakan mungkin asas-asas dia misalnya bercakap benar. Ya, iza ahada, ya, kadzaba, bila dia bercakap dia berdusta, kan? Ini bukan prinsip dia sebagai seorang yang kita katakan memegang akidah antashhada illa ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, kemudian yang kedua mungkin dari segi-segi kita katakan sifat munafik tadilah, bila dia berjanji dia mungkir janji. Jadi ini mana mungkin, ya, boleh diterima oleh Islam, ya, sebagai seorang yang dikatakan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala jangan mungkir janji, sedangkan itu mungkir janji, ya. Jadi ini dikatakan amalan-amalan yang dikatakan boleh lari daripada ajaran yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya begitulah, ya, bila dia berjanji dia mungkin janji, bila dia bercakap dia dusta tadi, ya, kemudian bila dia bertindak, ya, melampaui batas, kan, keadaan sifat-sifat yang macam ini, maka ini merupakan satu sifat yang bertentangan, ya, daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka sebab itu berdasarkan kepada hakikat ini, dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu Wa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat At-Tirmizi, ya, ada satu hadis yang terjemahannya bermaksud bahawa, ya, diterangkan, ya, bahawa bahawa Bani Israel telah berpecah. Dalam satu hadis yang menceritakan tentang perpecahan, iaitu Bani Israel telah berpecah sebanyak 72 aliran agama, ya, telah berpecah kepada 72 aliran agama, ya, dan akan berpecah umat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebanyak 73 aliran, ya. Yahudi kita katakan Bani Israel 72 aliran, ya. Umat aku dia kata 73 aliran. Semua mereka dalam neraka. Semua mereka ni dalam neraka. Maksudnya 72 aliran daripada Bani Israel, 73 aliran daripada daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Semua mereka tu kata Nabi dalam neraka kecuali satu. Kecuali satu saja aliran. Apa dia satu aliran itu? Iaitu aliran agama, yang maksudnya kecuali satu sahaja aliran agama. Para sahabat bertanya. Jadi sahabat bertanya, apakah aliran agama itu? Ya, satu tu, yang satu tu apa tu? Apa dia? 33, dia kata 37. Sebanyak 73. Ya, 73. Satu tu apa dia? Kecuali satu. Kata sahabat, dan tanya sahabat, siapakah yang satu itu? Jadi Rasulullah SAW menjawab, ya, jawab Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi, iaitu apa-apa yang aku di atasnya dan sekalian sahabat-sahabatku, yakni apa-apa yang aku lakukan dan apa-apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat aku. Jadi maksudnya sebut Nabi yang 73 tadi itu, 72 itu bukan aliran yang boleh diterima tu. Siapa dia? Satu tu ialah siapa yang ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi, dan juga sunnah para sahabat, ya, yang disebutkan Nabi dalam hadis ini. Jadi dalam hal ini umat Islam mengalami demikian banyak perpecahan, ya. Jadi kita tengok hari ini banyak perpecahan, ya.
pecahan lagi sudut-sudut, kita katakan umat seperti mana orang Yahudi juga, ya. Sekalian mereka yang berpecah itulah, ya, yang dikatakan ahli neraka. Kecuali satu tadi, iaitu satu yang mana mereka itu mengikut, ya, Nabi SAW dan sunnah para sahabat, ya. Sebab itu Imam Syafi'i dikatakan oleh Imam Syafi'i, iaitu dikata la qaula li ahadin ma'a sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sebarang perkataan lain bagi seorang beserta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila sebut sunnah Rasulullah sallam ni, tak ada perkataan lain yang boleh, ya, mengatasi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi percakapan, dari segi perbuatan, dari segi tindakan dan sebagainya, tidak ada orang boleh mengatasi selain daripada itu. Jadi maksud di sini dia kata tidak boleh diterima perkataan seorang jika ternyata perkataan itu berlawanan dengan sunnah hadis, ya, Rasulullah SAW. Jadi maksudnya kalau ada perkataan itu, ya, ternyata perkataan itu berlawanan dengan sunnah hadis, sunnah iaitu hadis Rasulullah SAW, ya, dan katanya lagi, ya, selepas itu katanya lagi ajma'un nas ala an min minas taba lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yada'aha liqauli ahadin minan nas. Telah sepakat manusia bahawa barang siapa yang ternyata bagi satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seharusnya dia meninggalkan kerana perkataan seorang daripada manusia. Kalau sunnah Rasulullah SAW itu, dia tak boleh tinggalkan sunnah itu hanya dengan sepatah perkataan daripada manusia, ya, walaupun manusia. Maksud di sini dia tekankan di sini, maksud dia kata di sini, telah sepakat segenap ulama umat Islam, ya, bahawa barang siapa yang mengetahui satu sunnah dari Rasulullah SAW, maka tidaklah boleh lagi ia meninggalkan sunnah itu kerana mengikut pendapat orang lain. Kalau ada pendapat orang lain yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka dia tak boleh ikut, ya, sebab disebut di atas tadi, maksudnya tak ada yang lain yang boleh mengatasi, ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Okey, ya, jadi di sini kita nampak, ya, bahawa perselisihan ni akan banyak berlaku, lebih-lebih lagi kalau kita sebut dengan mudah di akhir zaman, di hari inilah, ya. Kadang-kadang Islam itu sendiri pun diterjemahkan oleh masyarakat hari ini dalam bentuk-bentuk yang kita tengok. Kalau dulu dia katakan ada dalam bentuk dari segi akidahnya Syiah yang kita sebutkan tadi, ya, dari segi Wahabinya, kadang-kadang disebut Wahabi, kadang-kadang disebut Muhammadiyah berdasarkan kepada orang yang mempelopori, ya, itu, ya. Kemudian ada sebelum itu juga dikatakan Qadariyah dan sebagainya berdasarkan kepada, ya, perselisihan pendapat yang berkaitan dengan akidah, dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi mungkin kita akan dapat dengar banyak lagi, ya, kita katakan yang berkaitan dengan Islam ini. Kalau hari ini dikata ada Islam liberal, ya, itu ada macam-macam, ya, yang disebut hari ini. Ya, mungkin di negara kita juga sebelum ini kita kata Islam hadari dulu, ya, Islam hadari, ya, mungkin tidak larilah daripada Islam yang sebenarnya, tapi mungkin penjenamaan itu menyebabkan atas sebab-sebab tertentu, maka ini merupakan satu perkara yang kita katakan yang tidak sepatutnya berlaku, ya, kepada kita. Sebab ini menjadikan kita akan nanti salah faham dengan kedudukan Islam yang sebenarnya. Islam yang sebenarnya ialah Islam yang disebutkan seperti mana, ya, dalam hadis Nabi yang lain yang disebutkan, macam Nabi jawab kepada malaikat yang datang bertanya dengan Nabi, akhbirni anil Islam. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Itu Islam, ya, berdasarkan kepada rukun Islam itu, ya. Dari segi akidahnya, iaitu dari sudut kita katakan akhbirni anil iman, ya, itu akidahnya, maksudnya ceritakan kepada aku tentang iman, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al iman an tu'mina billah wal yaumil akhir wa an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wa tu'minu bil qadri wa khairi wa syarri. Itu 6 rukun iman yang disebutkan itu. Jadi berasaskan kepada itu, maksudnya walau bagaimanapun perselisihan yang berlaku di akhir zaman ini, mungkin kerana dengan ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu, maka tidak boleh lari daripada, ya, tidak boleh lari daripada asas yang disebutkan tadi, ya. Jadi tak boleh lari daripada asas-asas itu. Kalau lari daripada asas itu, maka ia akan menjadi keraguan, menjadi kita katakan salah faham di antara kita, ya. Jadi dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut, ya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, Nabi kata taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, ya, kitabullah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan, ya, tidak aku tinggalkan, ya, 2 perkara, ya, yang tidak akan menyesatkan kamu melainkan, ya, iaitu kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang dijelaskan berkaitan dengan hadis Nabi yang disebutkan tentang perselisihan ini. Maka kita naklah berhati-hati, ya. Hari ini berkaitan dengan perselisihan ini, maka kita kena belajar, ya, kena memahami dengan lebih jelas dan rujuk kepada mereka-mereka yang lebih maklum, ya, tentang hal ini. Hari ini kadang-kadang banyak yang kita dengar, ya, yang dipertikaikan, yang telah kita lakukan. Lebih bagi soal-soal yang nanti kita akan bincang, soal-soal bid'ah ini, ya, banyak yang dipertikaikan, ya. Ulama-ulama dulu membincangkan tentang tahlilnya, kan. Tapi hari ini ada sebahagian mengatakan dia itu merupakan satu bid'ah, kan. Ada tentang kita katakan talqinnya, itu juga, ya, dikatakan satu bid'ah. Kemudian majlis kendurinya yang kita amalkan berpuluh-puluh tahun hari ini juga ada juga orang pertikaikan tentang bid'ah ini, ya. Tapi bagi mengatasi masalah ini, maka kita kena rujuklah kepada yang kaitan sini dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan juga sunnah, mungkin tidak kepada sahabat sunnah para sahabat, mungkin kepada amalan-amalan yang dilakukan oleh ulama-ulama, yang disebutkan ulama-ulama itu sebagai pewaris kepada anbiya, kepada nabi-nabi, kan. Jadi bila timbul persoalan yang macam ini hari ini, ya, lebih lagi persoalan-persoalan hari ini, kalau kita sebutkan tentang mungkin masyarakat tak akan terlepas daripada menyebut perkataan politik, ya, hari ini, kan. Jadi politik pun maksud ada asas-asasnya yang saya sebutkan tadi, yang berkaitan dengan asas-asas kepercayaan, ya, asas-asas amanah, ya, asas-asas kita katakan kemungkaran, ya, kadang-kadang, ya. Jadi Islam menolak kemungkaran itu, ya. Tapi mungkin atas asas-asas ini kadang-kadang menyebabkan kita lari daripada pegangan yang sebenarnya, ataupun istilahnya kita kata prinsip, ya. Mungkin orang katakan ini prinsip lah, ya. Kadang-kadang kita lari daripada prinsip menegakkan keadilan, ya. Kenapa? Kerana tidak menepati seperti mana yang disebutkan, ada perselisihan dalam hal-hal demikian itu. Okey, ya. Jadi bila berlaku keadaan ini, perselisihan yang macam ini, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni menyebut tadi, ya, bila berlaku perselisihan yang macam ini, dia kata, ya, ke mana kita nak rujuk? Jadi bagaimana kita nak rujuk? Jadi dia kata fa'alaikum bisunnati, maka kita kena rujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, kerana mereka ini mengamalkan Al-Quran, ya, mereka yang mengamalkan Al-Quran. Bila mengamalkan Al-Quran, maksudnya kita kembali kepada Al-Quran. Bagaimana untuk nak menyelesaikan masalah ini, ya. Misalnya kita kata hari ini kita ada majlis, kita katakan soal ni
PKPB ni ya kan, COVID ni kan hari ni kan. Selama ni ada juga ulama-ulama hari ni pertikaikan tentang kita semayang di masjid hari ni, di surau hari ni 6 orang saja kan, surau besar, masjid indah dan sebagainya kan. Ada orang ulama-ulama dah mula pertikaikan ya dalam hal ini. Tapi bukanlah kita nak pertikaikan, tapi kita ikut pemerintah sebab pemerintah tu lebih maklum. Tapi walau bagaimanapun dalam hal ini kadang-kadang kita kena balik kepada yang disebutkan tadi, kepada sunnah Rasulullah SAW, kembali kepada Quran. Maka badan-badan agama ni ya kena rujuk. Maknanya kata menjadikan bahan rujukan. Kalau kita kata ada orang cadangkan supaya KMM Majlis Kementerian Kesihatan ya untuk rujuk dengan ulama-ulama, mufti-mufti kan, bagaimana untuk nak mengatasi ni kan. Begitu keadaannya kan. Jadi itu pandangan kan. Kalau pandangan itu mendatangkan manfaat, kita teruskan kan. Jadi inilah dari pengajaran daripada hadis yang kita dapat ambil ini, iaitu maksudnya bila berlaku perselisihan di antara kita, maka kita kena ambil yang selamat, iaitu kita kena rujuk kepada Quran ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bagi para ulama. Sebab itulah model-model yang boleh kita gunakan untuk menjadi bimbingan kepada kita untuk meneruskan ya syariat yang sangat suci ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berhenti setakat itu. Mudah-mudahan ianya memberi sedikit pengajaran kepada kita untuk sama-sama kita renung ya tentang musibah yang kita alami ini ya. Mudah-mudahan dengan keadaan ini dapat membuka minda kita supaya kita kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Bismillahir syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Allahumma adfa'na al-bala' wal waba' wal ghala' wal fahsya' wal zina wal riba wal mihan was su'il fitan ma zahara minha wa ma batan an biladina hadha khassah wa an sa'ir biladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.